Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mulakan buletin utama dengan reaksi kepada kemenangan Hamas dalam pilihan raya Parlimen Palestin. Rundingan damai Sebarang Anjuran Barat menjadi tidak menentu berikutan kemenangan mengejut Hamas. Amerika Syarikat berikrar tidak akan berunding dengan Hamas selagi kumpulan itu enggan menamatkan keganasan ke atas Israel. Sedang kebanyakan pemimpin dunia meningkatkan tekanan ke atas Hamas agar mengamalkan dasar lebih sederhana ke atas rejim Zionis itu. Sungguh pun secara tidak rasmi, keputusannya sudah pun diketahui umum. Ada yang masih kurang yakin selagi tiada pengumuman rasmi dibuat. Justru ramai yang setia menanti di hadapan skrin televisyen. Akhirnya tibalah waktu yang ditunggu, pengumuman oleh Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Palestin, Hana Nasir. المقاعد 76 فتح عدد المقاعد للقوائم 27. Hamas meraih kemenangan besar dengan memperoleh 76 daripada 132 kerusi parlimen berbanding 43 oleh Fatah. Justru selepas itu, Palestin riuh rendah dengan bunyi tembakan di udara, hon kenderaan dan sorakan penyokong Hamas. Kemenangan besar Hamas menggegar senario politik Asia Barat. Washington yang sebelum ini melabel Hamas sebagai pertubuhan pengganas mengadakan rundingan mengejut menerusi telefon dengan anggota kuartet lain yang mempelopori rundingan damai Roadmap Palestin-Israel. Dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan, mereka menuntut Hamas menamatkan keganasan, menerima kewujudan Israel dan melucutkan senjata. Pemimpin EU berkata Hamas menghadapi risiko pemencilan antarabangsa sekiranya enggan mematuhi tuntutan itu. Hamas berjaya memancing undi dengan kempen anti-rasuah, kerja-kerja kebajikan dan meneruskan penentangan ke atas Israel, seterusnya menolak usul pelucutan senjata pergerakan itu. Tajuk perbincangan kita ialah teguhkan jamaah, teruskan jihad, yang merupakan salah satu tema muktamar yang pernah kita bentangkan beberapa tahun yang lalu. Jamaatul Muslimin yang melangsungkan perjuangan Islam terkini menghadapi cabaran hebat dan memerlukan keteguhan dan penerusan jihad yang wajib, tidak boleh dipertikaikan oleh setiap orang Islam. Tidak ragu lagi bahawa bagi Islam setiap pas adalah mata rantai jamaah yang lahir dari kelangsungan perjuangan Islam yang dijanji oleh Allah dan wasiat Rasulullah SAW. Begitulah sejarah penubuhannya dan sentiasa memenuhi ciri-ciri Hizbullah, parti yang menegakkan agama Allah yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan nas yang nyata, walaupun menghadapi mihnah dan fitnah dalam perjalanan meredam lautan perjuangan. Di mana perlunya wujud parti Islam ini sudah ada kali diterangkan dalam seminar tamrin yang lalu. Dan di sana ada ayat-ayat Quran dalam surah Al-Maidah, surah Al-Mujadilah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan walaupun di zaman kita ini tidak ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, perjuangan Islam disambung oleh jamaah, oleh kumpulan dengan sifat-sifat yang diletakkan di dalam Quran. Kehebatan cabaran terkini kerana dua faktor yang mesti diberi perhatian. Pertama, kegagalan agama yang lain daripada Islam kerana penyelesaian agama Samawi, Yahudi dan Kristian, dan kesesatan agama ciptaan manusia. Kedua, kebuntuan ideologi dan teori ciptaan manusia bagi menyelesaikan masalah manusia yang menjadikan makin rumit dan melahirkan masalah-masalah baru, akidah, akhlak, politik, ekonomi dan lain-lain. Di sana lahir dua golongan yang wajib dihadapi oleh jamaah Islam seperti PAS. Pertama, mereka yang mencari-cari kebenaran yang wajib diselamatkan dengan Islam. Kedua, musuh yang menentang habis-habisan
kerana Islam dikira pencabar besar yang menghalang cita-cita mereka. Banyak dilaporkan di dalam media di negara-negara barat. Selepas 11 September, perkembangan agama Islam bentuk pesat di kalangan orang yang bukan Islam, kerana mereka berminat untuk membaca dan mengkaji Islam. Dalam masa yang sama, serangan terhadap Islam juga hebat. Di sana ada dua riset, dua kajian. Saya baca rekasanya dalam bahasa Arab, asalnya dalam bahasa Inggeris, diterjemah dalam bahasa Perancis, kemudian Arab terjemah kepada bahasa Perancis. Jadi dua lapis lah. Di mana dua orang profesor daripada Harvard University yang membuat kajian yang pertama mengatakan bahawa selepas kejatuhan Soviet Union, muncul Amerika menjadi kuasa besar, di mana dia membuat andaian bahawa tidak ada lagi kuasa yang boleh mengalahkan mereka. Mereka menjadi kuasa tunggal yang akhir. Kajian yang kedua yang terkini menyatakan daripada Harvard University, dan dia bekas pengarah research strategi Amerika, mengatakan bahawa di sana ada pencabar. Ada pencabar. Tamadun barat akan mengalami pusingan sebagaimana tamadun dunia yang lain. Ada pencabar dan yang akan menjadi pencabar dalam Islam. Inilah barangkali kita melihat gerakan dilakukan oleh barat begitu utuh untuk menyerang gerakan Islam di seluruh dunia. Pembatalan kemenangan pilihan raya di Algeria, mengguling parti Islam yang memimpin kerajaan campuran di Turki, dan apa yang kita alami di negara kita pun ada kaitan dengan rangkaian antarabangsa bagi menentang kebangkitan Islam. Dan yang terakhir ialah kemenangan Hamas. Baik saja Hamas mencapai kemenangan, kita melihat dia akan mengepung ekonomi bagaimana yang kita alami di Terengganu, di Kelantan, di alam ini dilakukan oleh Hamas oleh kerajaan Israel. Ini menunjukkan benar apa yang itu ada perancangan untuk menentang Islam. Inilah cabaran yang kita hadapi. Seterusnya adalah al-lepas yang batin yang menjadi agenda Allah Subhanahu wa taala. Walau ada Allah an-nas ba'dahum lima lam tadrikil ard walakin Allah hu fadlin 'ala al-'alamin. Al-Baqarah ayat 250. Maksudnya, dan kalau Allah tidak menolong kesunah manusia yang menegakkan kebatilan dengan kesunah manusia yang lain yang menegakkan nyata, nascaya rosak binasilah bumi, dan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada seluruh alam. Maka jihad menghadapi kebatilan berterusan, dan jamaah yang menunaikan kewajiban ini mestilah kuat dan terus. Firman Allah Taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 9. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka berjalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dalam keadaan tidak ragu dan menyatukan keimanan itu dengan jihad fi sabilillah, dengan harta benda, jiwa raga, harta benda dan jiwa raga. Di sini menunjukkan perlunya jamaah dan perlunya jihad. Ini sabit dengan nas Al-Quran tadi. Menegakkan jamaah, kita akan kali berbincang tajuk ciri-ciri Hizbullah atau jamaah Islam melalui Al-Quran tadi. Marilah pula kita mengkaji dan mengikut tafsirnya secara amali daripada sunnah Rasulullah SAW yang menegurkan jamaah, yang menghasilkan generasi awal dengan kejayaan yang paling cemerlang dalam sejarah manusia. Kerana bukan sahaja melahirkan tokoh-tokoh dan ahli
yang menempuh kejayaan menegakkan pemerintahan Islam misali, pemerintahan Islam contoh model, bahkan dapat menghadapi cabaran dalaman dari kalangan munafikin dan orang-orang lemah iman, dan berjaya mengalahkan musuh yang datang dari segenap penjuru dan seluruh pelosok dunia. Seterusnya dapat meneruskan jihad selepas wafatnya Rasulullah SAW. Kita melihat begitu dahsyat peristiwa murtad yang berlaku selepas wafatnya Nabi SAW. Banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad, tinggal beberapa tempat yang tidak murtad. Sebagiannya dalam ketakutan. Tetapi Islam tidak mati dengan wafatnya Rasulullah SAW. Di sini ialah kerana kejayaan Rasulullah SAW mewujudkan haul, mewujudkan jamaah yang mengganti bagi meneruskan perjuangan Islam. Kita perlu melihat apakah sifat-sifat, apakah ciri-ciri, apakah perkara yang menjadi penekanan dalam tarbiyah yang dianjur oleh Nabi SAW. Generasi awal kalangan Muhajirin yang telah ditarbiyah selama hampir 13 tahun di Mekah, dengan kalangan Ansar yang telah yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, diteguhkan oleh satu bai'ah yang dikenali dengan bai'atul Aqabah di Tsaniyah ataupun bai'atul Aqabah. Bai'ah bersedia untuk menghadapi cabaran termasuk peperangan. Perkara yang disebut di dalam bai'ah itu merupakan prinsip yang mengukur jamaah bagi meneruskan jihad. Bai'ah yang melibatkan diri Rasulullah SAW sebagai mewakili Muhajirin, walaupun tidak ada Muhajirin yang terlibat dalam bai'ah ini. Bahkan sungguh Nabi SAW adalah menggambarkan satu model yang sangat besar, yang mewakili Muhajirin dan golongan Ansar yang diwakili oleh Nuqabah. Dipilih Nuqabah, Nuqabah 12 orang Nuqabah yang juga bersamanya 2 orang mewakili Muslimat. Muslimat melibatkan 2 orang Muslimat dalam bai'ah yang terkenal ini. 6 bai'ah yang diriwayatkan oleh ulama di kalangan ulama hadis dan sirah. Berbagai-bagai riwayat, saya memilih yang diriwayat oleh Imam Muhammad bin Hanbal dengan As-Sahih ala Sahih Muslim. Merupakan ini adalah hadis yang sahih yang disebut oleh beberapa ulama hadis yang telah bayaun ala samri wa ta'ati fi masail al-qatl wa ala nafaqati bil udri wal yusr wa ala al-amri bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar wa ala an taqumu billah la taqatuna billahi law qatalan wa ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu ilaykum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum para jannah. Maksudnya kami berjanji kepadaku mendengar dan mentaati perintah di masa cerdas, di masa lahir dan malam, memberi nafkah harta di masa senang dan susah, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, menegakkan kebenaran ajaran Allah tanpa takut kepada celaan orang yang mencela, dan berjanji menolongku menggunakan kewajiban menegakkan Islam dan mempertahankan aku yang bermusuh sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu, istri kamu dan anak-anak kamu, maka Allah menjanjikan surga untuk kamu. Bai'ah melalui perkara bagi meneguhkan jamaah. Yang pertama taat, yang kedua berjihad dengan harta benda dan jiwa rakyat. Dalam perkara ketaatan dalam perkara yang tidak maksiat menjadi rukun penting berjamaah. Bagi menjamin iktidal yang beristiqamah, ketaatan menerima dan melaksanakan arahan dalam perkara jalanan. Bagi membina jamaah yang kuat dan teguh, kerana kepimpinan jamaah yang mustahil letaknya seseorang mengikut tempat yang menetapkan, sehingga dilaksanakan perkara yang dinyatakan oleh firman Allah Taala, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk menegakkan agamanya dalam saf laksana bangunan yang tersusun rapi dan cukup, meneguhkan ikatan ukhuwah
dan betul-betul di kalangan ahli jamaah dan menetapkan tugas pada tempat masing-masing. Di mana ayat membandingkan sok dalam jamaah laksana batu-batu yang ditutup rapi, yang diikat dengan kuat dan teguh, dan batu-batu ini diletak di tempat masing-masing. Ada yang jadi tanggul, yang jadi tiang, yang jadi atap, yang jadi dinding. Masing-masing hendaklah rela di tempat masing-masing. Jangan berebut nak jadi tanggul, berebut nak jadi atap. Berebut nak jadi talung, berebut nak jadi ini, nak jadi ini. Ini tak jadi perjuangan, tak jadi jamaah. Yang mengetahui di mana letaknya anggota jamaah dengan peranan masing-masing ialah kepimpinan, maka ketaatan kepada kepimpinan dalam menyusun kedudukan merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam suatu jamaah. Berlakunya kebaikan dalam jamaah ialah kerana berlakunya perbuatan-perbuatan, berlakunya takwa hati dengan kedudukan-kedudukan yang atur oleh pimpinan. Maka ketaatan dalam menetapkan kedudukan satu perkara yang sangat penting, dan ketaatan melalui peranan masing-masing. Hal ini merupakan perkara yang sangat penting. Yang kedua, ketaatan menjalankan tugas di medan. Di mana sahaja ditugaskan, oleh pemimpin yang menentukan jenis tugas, masa, tempat dan keadaan. Firman Allah Taala, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Al-Imran ayat 20. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah menunaikan ketaatan, bersabar di medan perjuangan, berada di tempat yang sudah dan riba, dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Di mana ayat ini menyebut beberapa perkara. Isbiru, bersabar. Sabar yang pertama, sabar menunaikan ketaatan. Sabar termasuk juga sabar menghadapi kesulitan dalam menunaikan ketaatan. Sabar menghadapi berbagai-bagai ujian. Kemudian wasabiru dengan baris yang panjang. Wasabiru, bersabar. Wasabiru, bersabar di medan perjuangan, di medan jihad. Bersabar di medan jihad mengikut keadaan masing-masing. Termasuk jihad pilihan raya. Jihad menghadapi lawan dalam muajahat sendirian. Jihad menghadapi ayah dan propaganda. Di mana kita mesti bersabar di medan perjuangan. Kemudian riba, warabitu. Warabitu ini berada di tempat yang ditugaskan. Mesti menunaikan tugas masing-masing. Apa yang ditugaskan? Kalau tugas dia daftar pemilih, daftar pemilih. Tugas dia cari duit, cari duit. Tugas dia tu, naklah menjalankan tugas ini. Kalau kita lemah dalam menjalankan tugas, bermakna kita tidak memenuhi ciri-ciri kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti riba, riba. Yang takwa dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan sahaja bagi diri masing-masing, termasuklah bertakwa dalam menjalankan tugas kita sebagai jamaah, tugas berparti. Ini tanggungjawab yang diamanahkan. Kita mesti bertakwa supaya kita mendapat kemenangan. Bagaimana takwa ini dalam semua kaitan untuk jaga diri kita dengan Tuhan, termasuklah jaga diri kita dengan jamaah. Tugas yang diberi oleh jamaah ayat itu amanah yang termasuk di dalam amal jihad yang diberi pahala ketika kita menunaikan kewajipan betul dan lebih betul kalau kita menunaikan kewajipan tersebut. Mengapa diberi penekanan yang cukup banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dalam masalah jihad harta benda, jihad nyawa, berbeza dalam masalah harta benda sebagai contoh. Sebabnya menyumbang harta benda misalnya dia berjaya 7 kali ganda. Sedangkan menyumbang lain 10 kali ganda. Mengapa jadi begitu? Dan kalau ayat man dan ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqdiru wa yaqdiru wa ilayhi turja'un wa yaqdiru. Para siapa yang beri pinjam kepada Tuhan, satu pinjaman yang baik, Allah berjanji nak bayar. Di mana Allah Ta'ala bandingkan semangat dalam jihad ini, maka berhutang kepada Tuhan. Tapi semangat lain disebut nafkah dan sedekah. Sebabnya Nabi Muhammad berjihad selalu kaya. Kalau beri sumbang kepada orang miskin, kenapa dia miskin? Kenapa dia miskin? Kenapa dia senang? Kenapa dia miskin? Kenapa dia susah? Tapi sumbang berjihad ni, orang berjihad dia bukan kaya, dia senang. Macam mana? Macam mana? Kalau boleh duit, dia jadi pemimpin, jadi ketua, mesti saja. Ini sabaran. Ini sabaran.
Di zaman Nabi SAW kita meyakini mereka Makkiyah. Di mana golongan jahiliyah mengatakan Muhammad nak jadi ketua, nak jadi raja, nak jadi pemimpin. Ini dalam kepala. Dalam kepala ini yang dipikirkan. Muhammad nak jadi ketua, jadi pemimpin. Kalau aku bekerja kuat-kuat, bukan aku jadi calon. Bukan aku jadi menteri, bukan aku jadi pemimpin. Bukan aku jadi SQ, orang lain yang jadi. Ini pemikiran yang dimaksud oleh syaitan dalam hati orang yang berjihad, menyebabkan berat untuk dia menyumbang terhadap kepada. Lepas itu Allah Ta'ala menguji dia berjihad nak beri Nabi dari Nabi, Nabi tolak. Nak beri Nabi dari ketua, Nabi tolak. Nak beri harta, Nabi tolak. Sebab itu berhijrah ke Madinah. Dan menunaikan tanggungjawab sebagai pimpinan negara yang menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana perasaan kalau aku boleh fikir orang lain senang. Kalau aku boleh fikir orang yang berjihad ni kalau menang dia pergi dengan keadaan dia, aku dengan keadaan aku sebuah barat apapun. Inilah yang menyebabkan maka kemenangan kita bila diberi pahala yang sangat besar. Dengan sebab itu telah masukkan dalam Bai'atul Aqabah ini. Sanggup menyumbang harta dan sanggup mentaati taat yang tidak. Apa bukan aku kerja kuat-kuat? Kalau menang bukan aku jadi calon. Kalau menang bukan aku jadi ketua. Kalau menang bukan aku jadi ini. Kalau menang bukan aku boleh ni. Perasaan-perasaan ini lah sekiranya kita berjaya menghadapinya, maka kita telah menunaikan jihad yang difadilat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu perkara ini diulang-ulang fadilatnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Kali sangatlah yang berbeza dengan perkara yang buat masjid. Kalau kita hanya orang buat masjid, cepat orang ini di rumah. Tadi kalau ada di rumah, kita nak keluar akhlak ni, payah kita di rumah. Kerana soalan-soalan yang timbul-timbul tadi merupakan syaitan yang berasuk dalam hati orang-orang supaya jangan menyumbang berjihad. Oleh kerana itulah maka jihad ada besar, penyumbang berjihad juga pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutkan jihad diterjemahkan dengan ketumbuhan dalam perjuangan, dengan penuh korbanan, dengan menolong dan menyumbang, dengan segala nikmat kurnia Allah, harta, jiwa raga, keluarga, kesihatan, keilmuan, kepandaian, pengalaman dan lain-lain. Demi nikmat yang semulia di kalangan segala nikmat, yaitu nikmat menegakkan Islam. Baik ta'udhu nikmatullahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah, tidak terhingga banyak nikmat Allah. Di antara nikmat yang lebih besar adalah nikmat Islam. Lebih besar adalah nikmat harta, nikmat tubuh badan, nikmat kesihatan. Oleh kerana itu, di dalam jihad ini kita menyumbang segala nikmat yang lain untuk nikmat Islam yang lebih mulia daripada kerajaan Islam berjalan beberapa tahun. Nabi bermimpi masuk Masjidil Haram, bahawa dalam keadaan aman. Apa kepada Allah rupiah bil haqqi tadkhulunna al-masjidal haram aminin muqassirin ru'usakum wa muhallikin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Jadi Nabi mimpi Nabi itu wahyu. Hanya kena pergi buat umrah bersama Nabi itu, ikut jalan kurang lebih 1,400 orang nak pergi umrah. Sampai sudah dia, orang kafir tahu tak dia Nabi nak masuk Mekah. Orang Korea atau wakil dia sampai masuk. Kalau masuk perang, Nabi pun musyarat atau wakil dia berunding dengan orang-orang Mekah. Dia perundingan itu, dalam bahasa perundingan itu itulah orang yang tak lebih yang boleh berunding. Mula-mula Rasulullah sadar Umar. Umar kata saya ni tak boleh berunding. Tak lama suami kata. Kalau nak berunding kena hantar Uthman. Jadi Uthman ni orang lembut. Lembut sikit. Berani belaka, tapi lembut sikit. Jadi hantar Uthman. Orang kafir pun boleh tengok Uthman lari, mana tak perang. Kalau Umar lari, ya benar.
Kalau umur mari boleh lagi orang anggota. Kalau umur mari, amannya orang kata korek itu dia tunggu. Takut dia mari. Umur ke Osman? Mari kalau Osman. Dia tak pegang. Kalau mari umur, dia tunggu lagi mungkin tak dia boleh. Dah, Osman ni saya aman. Lama duduk Mekah. Lama, tak balik. Orang ini Rasulullah dengan sahabat-sahabat kisah dah. Osman ni tak ada ditangkap dan pun dibunuh. Jawab macam mana? Jadi Rasulullah kata kalau Osman dibunuh, kita 1,400 ni tak boleh balik. Kena tutup balance. Kena balance, tutup balance. Tutup balance, bahasa betul tak Osman dibunuh, tak enak. Tak betul bahasa. Kalau Osman dibunuh, kita nak berani kodok itu, kita mesti bertindak balas terhadap pembunuh Osman. Mana kalau kita sedia Mekah sedia kena 1,400 orang. Ini perlu pada banyak. Perlu pada banyak. Jangan juga sebab mari nak buat umrah. Tiba-tiba nak pergi perang. Jadi baiklah pula daripada terkenal dengan banyak itu Ar-Ridwan. Allah Ta'ala tahu kalau ada dalam hati orang Islam nak perang dengan 1,400 ni, 1,400 nak lawan orang Mekah seluruh. Tapi oleh sebab dia kena bai'ah, ini arahan Nabi, dia berbai'ah kita tak pulang dan kita akan serang Mekah, lalu dalam Osman dibunuh. Dalam hati dia Allah Ta'ala tahu, Fa'al Imam Abdul Allah Ta'ala berdepuk. Berani-berani itu berdepuk juga. Mana-mana pun hadilah berdepuk. Sebab itu dalam Perang Badar Allah Ta'ala kata, walau tawa'atum lakalatum. Kalau jadi, masing-masing mungkin jadi. Kalau katakan mungkin nak, esok tunggu sini. Itu jadi. Maka kami masing-masing mari kita aku jawab. Itu dia. Lakalatum mi'ah. Dia saya kamu mungkin jadi, kamu tak malu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan supaya peperangan berlaku. Tapi dalam mudah-mudah ni tak jadi. Bincang-bincang ini dah bai'ah. Orang apa kena Islam dahulu. Balik alhamdulillah dah selesai. Pasal apa Allah SWT tak beri perang. Ada rumah dia kepada Rasulullah surah itu kita dapat. Sebab di Mekah itu masih ramai orang Islam lelaki-lelaki yang tidak berhijab. Yang tidak berhijab. Kalau mereka ini tidak dicari yang mereka telah menurut agama Islam. Banyak orang Islam tengah, orang itu belum ada pertahanan juga. Kena masuk ke kafir. Sehingga Allah Ta'ala kata kalau apa nama di sana ada rijal minum wanita ingat dan tak lama dengan sebab kami tak tahu pasal ta'ubun patusudakum min dalika ma'awratu minhu ma'awratu. Jadi kalau orang Islam tak tahu yang dia Islam itu bagaimana bunuh Palestin. Jadi Allah Ta'ala tak jadi pulang ada kebanyakan dan ini panggil banyak Ridwan. Dulu dalam manusia pun tidak boleh bunuh. Tajuk itu bukan kata hikmah apa namanya tidak puas. Hasilnya berlaku berjaya-jaya. Kata Allah Ta'ala itu fa'anzara sakinata alaihim wa lam takut jadi tenang. Wa asabahum fathan qariba. Walaupun itu pulang Mekah Allah Ta'ala beri penyomong. Tidak pulang. Ini hasil daripada perjanjian sudah diam dan hasil daripada peristiwa yang berlaku. Kemudian tiga jenis ada usul, ada umum, ada usul, ada lebih usulan. Ridwan itu menjadi usulan. Termasuk di dalam bai'ah ini juga bai'ah yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah ke atas kebahagiaan yang terjadi dari kalangan anggota. Kita dari anggota secara umum dia masuk pada khalifah. Yang umumnya dia jangan berzina, jangan bunuh, jangan syirik, jangan buat benda-benda yang berkaitan dengan ajaran Allah. Mereka ikut Islam, semua ikut Islam. Itu secara umum. Kalau musuh ni kepada adik-adik kita yang bukan jawatan-jawatan apa tu, diberi amanah jadi ketua jawatan ke, jadi ketua kawasan ke, perangkat negeri ke, perangkat daerah ke. Itu ada bukti-bukti perjanjian
yang berat, tetapi semuanya dapat dilakukan di izin Allah Subhanahu. Yang kita sebut di sini, pada kebiasaannya banyak ini mengandungi syarat yang antara lainnya seperti berikut. Yang pertamanya pada anggota yang berkenaan hendaklah bersedia untuk memahami Islam dan perjuangan Islam. Bila kalau kita jadi jatan kuasa dekat kawanan, kita jadi jatan kuasa dekat kawasan, bila jatan kuasa dekat negeri, jatan kuasa dekat jalan-jalan, maksud kita kena faham Islam betul. Kalau tak faham Islam betul, payah kita bergerak, bercakap, kita nak kempen orang, kita nak kaya orang. Bila ada tanya tentang Islam, kita tak tahu. Ini bahaya. Ataupun kita sendiri dekat kawasan, dekat kawasan, dekat ni, dekat jalan-jalan. Banyak ada di kalangan kita sendiri masih belum menghadapi ajaran. Ini bermasalah. Sebab orang tak boleh jadi contoh. Yang kedua, pada anggota yang berkenaan hendaklah jujur. Kita pada Islam, kita juga Islam dengan jujur. Ini tahun awal tahun hijrah. Dalam peristiwa hijrah itu, Allah Rasulullah SAW telah menegaskan di antara orang yang berhijrah itu bukan hijrah orang Islam, tapi hijrah kepada perempuan. Kalau budak-budak muda kata seorang hamba Allah itu, dia jatuh cinta, jatuh hati, kata Rasul. Allah Ta'ala kata wajah itu kita apa dia itu berjatuh dalam mana? Anggota yang terlibat hendaklah memahami bahawa ia mestilah bersedia untuk berkorban. Pihak dia kena korban, duit kena korban, mati kena korban, tenaga kena korban. Kalau kita kata, kalau kita masuk dalam bab memang nak melepaskan kewajipan tadi. Kewajipan awal kita kata sama jamaah muslimin, kami wajib bersama-sama dengan jamaah muslimin. Ataupun masa kerja, itu sudah pada orang. Kita ni tak tahu kerja ke belakang lah. Kalau kerja kuat ni dia murah. Itu tak boleh jadi. Sebab Allah Ta'ala kata hak kau, Allah Ta'ala mengarah kita kepada berjihad secara sungguh-sungguh. Kemudian Allah Ta'ala kata berbuat sabarku, dia pilih kami untuk berjihad ni, dia pilih orang umum. Tak pilih orang tidak pilih. Kemudian kita kena tetapkan dia. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ada orang lelaki sekarang ini yang membenarkan janji mereka terhadap Allah, bai'ah mereka dengan Allah. Ada orang mati dulu belum percaya. Ada orang yang panjang umur kepada Allah, tetapi dia tidak berganjak, tidak berubah sikap, tidak berganjak dalam perjuangan walaupun menghadapi berbagai macam. Dan di tangan mereka itulah kejayaan dari Allah Taala. Dan bila kita dalam Islam dan faham, kita kata faham betul. Islam betul, faham betul. Jangan kata ambil betul juga. Itu belah. Ambil itu juga, Arkam itu juga, orang itu juga, banyak dari itu juga. Jadi komitmen kita kepada perjuangan kita itu tak benar. Kalau keluar dari lepas, boleh buat Islam itu. Ini belah. Setiap anggota yang terlibat mestilah merasakan bahawa anggota-anggota lain itu adalah kawan. Kita mahu ikhwan, adik-adik kita kena faham al-ukhuwah dalam Islam, dalam perjuangan lebih kukuh, lebih hebat daripada al-ukhuwah dari dulu keturunan. Yang inilah yang kita baca dalam sejarah macam mana anak pegang ayah berlawan dalam perang Badar, ayah dengan anak berlawan. Sebab ukhuwah dia pada akidah, bukan pada darah keturunan.
Ini semua adik-beradik ini. Pasti banyak kawan-kawan apa pun kita berbalas dengan adik-beradik kita, kita kena berdamai. Ini yang benda yang kita ambil. Kita orang tua, dia semangat tinggi. Untuk lawan dia lawan aman. Tak lawan dia lawan aman tinggi. Tak lupa lawan aman tinggi itu. Dia kata muda tu aku kena muda tu tak lawan. Memang lagu tu, dia kata ikhwah, ukhuwah. Ukhuwah makna apa? Dia ada a'la, ada asfal. Maknanya aqallu syai'. Apa yang paling ringan ukhuwah ini dalam satu saudara. Maknanya bola pandai. Berapa ada tak dekik orang, tak nak marah orang, tak niat buruk pada orang, itu bola pandai. Itu paling rendah pertama ukhuwah. Kalau kita tanya dia tu tak, kita tanya dia tu tak, buat kepada kawan kita, adik-adik kita, sama perjuangan kita, itu paling kuat. Tapi anak yang paling tinggi, iaitu akisah, mengutamakan saudara. Ini bayang orang muhajiri tidak ada. Orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Orang Ansar yang boleh kepung dia mengutamakan saudara dia daripada orang muhajirin, walaupun mereka sendiri masih ada keperluan. Ini saya mudah dia cakap tapi nak buat kali. Baik itu berlaku orang tangan berada deteksi, berlaku malah kerja. Kata saya kalau dia dua malah kerja, tak kerja. Orang kerja kena orang tadi dia kata kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Maka semayang banyak orang kata semayang aku, ibadah aku semua kerana Allah. Tapi lepas itu tak ingat dah. Oh, di mana dia? Saya kalau dia malah. Kalau dia jadi calon malah saja. Bukan dia rasa sebagai contoh. Jadi tak. Dia nampak dah kalau ada budak. Padahal dia apa? Itu saja. Saya ingat waktu-waktu itu. Kalau dia mencalon berapa? Waktu orang tak kenal dua tu. Gini. Kita baca ayat ni pun dia kena ingat dah betul. Masa tu guru dah sebenarnya bila dia pandai pada guru dah. Pandai dia pada guru. Guru kata wajib dimana ada aku jadi ukhuwah. Apa cakap macam mana ni? Dia kita kerja tu jaga kita betul. Orang tak betul. Kalau bagi tanya tak saya sebab orang masuk ke malah tu kembali. Kalau tu apa dah setuju kau lepas tu. Kalau kita kalau orang ambil siapa pun setuju tapi orang lepas tu. Orang tak apa. Siapa pun setuju dia. Kalau lepas juga pun setuju juga. Dia kata lepas tu orang pintu dia. Dah aku dia lepas tu orang lain. Ada masalah. Dia tak bayar. Masa Nabi sama inama al-Qur'an ikhwah al-mu'min al-mu'min kemuliaan yaitu ba'da mukmin dan mukmin saya ingin bantu dia agar semula seperti sebuah bangunan itu seorang ini. Kalau sama pula kalau majlis tambahin tidak ada kalau suruh pun rapiat kita ini. Kena sedaya sudah besar pada mazuka salah itu. Apa yang antara benda yang ini anggota jemaah. Anggota dalam berusaha. Jadi, ekonomi daripada itu anggota yang berkenan dalam memberi atau menaruh kepercayaan yang tidak perlu bagi antara satu dengan yang lain. Kita jaga dia jaga. Kita jaga pada perkara kita berarti kita jaga. Kecuali ada tindakan satu yang boleh kita tukar. Itu kewajiban. Al-Adinun Nasihah. Dinasihah. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amat. Pada pemimpin demi ikhlas, pada sama kita pun orang awam pun ikhlas dan sebagainya. Jadi cara yang satu
Lalu Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada orang yang mempertikaikan satu keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dubik satu sahabat Nabi, satu dulu ansur sahabat apa namanya Muhajirin sahabat kebun tanah Dubik itu di atas air itu dari itu tanah dia mula-mula mari air itu atas no? dia tekak masuk air itu dalam tanah dia dulu dan dia dulu bendung di bawah dia untuk orang ansur. Orang ansur diikut dulu, ikut Nabi panggil Rubik, cara Rubik tu ni yang ketika air dan mulai jatuh dalam tanah orang ni oleh sebabkan ni Rubik jawab, ya Rasulullah, kalau dia tu tanah di bawah, kalau saya tanah di atas. Kalau air api dia masuk di bawah, dia tak naik mula di atas. Juga itu saya masuk dalam dulu saya ni, penuh dalam dulu saya ni. Kat kita tunggu apa? Nanti dia boleh tunggu dari bawah tu, sebab saya buat situ. Oh, betul. Mari orang apa? Kata juga, mentang-mentang rumpian orang dia masuk dari orang itu. Dia kata juga, Nabi pun kata. Oh dah, kita biar buat dah tu. Nak kumpul nak apa pergi jaga rezeki ni. Dengan rumpi dia kenal Rasulullah masuk ke saya. Jangan kumpul. Saya Allah Ta'ala yang fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi orang yang tak kuat iman, kalau ada iman tu, ketika kamu buat mesti betul. Saya Allah Ta'ala menafikan iman, tidak beriman lagi. Saya mereka menerima, saya mereka memperhatikan kamu dan keputusan kamu buat mereka itu. Mungkin tidak dan masa kita mereka mula tidak lambat sikit je lambat kehidupan dia dan dia tapi nak buat sekali pun kita tak penuh mulut dia penuh proses mulut itu proses bawah proses itu malu sekali pun kita tak ada buat malu juga lambat dan macam mana kalau jalan kita nak apa tak boleh ada kita. Bukan betul, tapi ada tuan buat dia lama orang yang dengar. Betul kan kalau pindah dia boleh satu, dua. Jadi nak hukum 10, 15, tak boleh, kita boleh satu. Oh, ada kita tak elah, tapi itu sebab kita mengingatkan sahabat Nabi pun memarah Nabi. Pasal nukir, Kia dalam bahasa bulan Ramadan itu. Dia kita pedang kita Ramadan itu. Sisi harusnya boleh dia tu boleh kau orang dia. Pokok dia bagi nak makan pula pagi ni. Bukan juga. Tapi bukan maknanya tak besar. Bila Nabi kita orang tu ada di sini, semua ada aku. Munafik saya tiga saya. Lebih pada kali sebut itu, anda bukan Nabi memang Nabi pandai. Kalau suka fikir Rasulullah, nak Rasulullah dulu mereka banyak fikir banyak harus duduk di Madinah tapi bergaduh kotor tiap hari sama sendiri dia boleh menyatukan mereka Rasulullah SAW. Kita pun ada peringat-peringat juga sebab kita ada usrah, ambil, ada progres peringat dan peringat kita ada kalau lagi dia itu boleh lakukan saya boleh terima juga maju kita ada itu boleh tapi kalau mereka orang dia akan nanti rambut objek oleh kata dia dan kita tak nampak dah ini perlu pada anda pernah baik adanya cara seperti ini banyak lagi patuhi oleh mereka yang terlibat kerana dirinya Rasulullah SAW ada bersabda al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman atau harrama halal. Ada sambung lagi kita yang mereka. Kita terikat dengan benda-benda perjanjian. Dan kita bila kita orang masa depan kita terikat dengan sendiri. Tapi saya menerima perlembagaan sah sebagai panduan dan mengaku bahawa saya akan taat dan patuh kepada kepimpinan pasti serta akan patuh dalam melaksanakan arahan-arahan itu. Kita sebut tidak. Kena tulis.
Kita kena melawat tak dia tak. Berarti kita kena melawat siapa dah tu. Kalau dia menyebut tak apa dah. Ini raya dah. Saya dah. Dia dah. Bukan aku buat, bukan dia kata buat, aku buat lagi. Kita ni nak tengok tak ada tu. Saya kata dan patuh kepada pimpinan parti akan patuh dalam melaksanakan arah-arahan dan keputusan sikap parti. Daripada keputusan. Walaupun keputusan itu mungkin berubah dengan lalu. Tidak dan sebagainya. Itu maknanya al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang muslim ahli parti kita terikat dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui bersama. Kita pun masa bawah ni tanda tangan saya setuju. Jadi boleh itu terima. Jawab dia yang syarat dulu hari ini kerana dia dah mengaku ini. Mari dalam apa besar pula. Masalah pula dulu jadi ahli. Sama tinggi ramak. Dia ramak tu kata mazalah kata orang ramak mati. Nama masuk ramak. Kalau baik aku tadilah sebut Nabi Allah tangan jabat kanan. Karena bersama Abu Bakar pun ubayuka ala tukimah dina kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bai'ah orang ramah dengan Sayyidina Abu Bakar. Syaratnya aku lantik kamu menjadi ketua lembaga menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tukimah dina kitab Allah wa sunnah Nabi. Ini syarat kamu mentadbir negara ini mengikut kitab Allah itu Quran dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Mari saya Allah pun juga. Tengok. Ubayyuka ala an-tuqima kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnah khalifati Rasulullah. Hanya saya ngomong, dia kami lantik kamu, minta kepada kamu dengan syarat kamu menjalankan perintah kamu mengikut kitab Allah, sunnah Nabi dan sunnah pengganti Nabi itu Abu Bakar. Saya nak Abu Bakar semua. Abu Bakar sunnah umat ini. Mari nak lantik lepas Allah tu ada dua cara. Dua cara pemilu. Tak boleh. Kalau itu pendapatkan sama mana. Usulan sama Ali. Bila apa namanya Abdullah bin Auf berbai'ah mengulurkan tangannya kepada Sayyidina Ali, kata ubayyuka ala an tuqimina kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnah al-khalifatayn min ba'di. Bila Allah kata, wahai Ali, aku lantikmu, aku baik kepada kamu, aku kaya kamu, aku dadang kamu untuk menjadi khalifah dengan syarat kamu melaksanakan kitab Allah, sunnah Nabi SAW dan sunnah dua khalifah setelahnya, Abu Bakar dan Umar. Tapi Sayyidina Ali tambah, dia terima banyak aku tapi dia tetap sunnah Rasulullah. Apa tak Allah sunnah Rasulullah. Lepas itu dia kata lain, dia nak beramal dengan pendapat. Jadi Abdul Rahman kata kalau macam ni akibat akhirnya kepada Uthman. Zahir Uthman ala antuki Nabi Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalifatan min ba'di. Jadi Sayyidina Uthman tu. Ini berikut tu Adi kata Abdul Rahman main-main. Tak. Ada dapat. Dan orang orang oh sahabat, oh Nabi didik pun orang juga ada orang yang ada dapat. Bila orang mengatakan kepada Abdul Rahman, macam mana boleh jadi macam tu? Orang itu Ali tak terima harap dia ada begitu ala antuki mabina kitab Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qadi pada juga Ali itu dia nak beramal dengan pendapat dia. Memang dia tak tahu itu dia. Tapi Uthman dia sebenarnya dalam bai'ah itu. Lalu di bai'ah kepada Sayyidina Uthman, dia dikritik, ditanya orang, dia kata memang secara sendirinya aku telah berjaya, aku pergi rumah-rumah, buat kancing dan seorang-seorang pergi, memang suara ramai dan paling ramai, walaupun
kerajaan lama, kerajaan Osman lama, tapi Osman mendapat sokongan yang lebih majlis ini. Maka dengan sebab itu, dengan syarat yang kemudian ada satu, ada Sayyidina Ali ada menambah syarat lain, maka dengan sebab itu ada menambah syarat lain, maka dengan sebab itu aku luluskan, mana aku calonkan, supaya tak perjalanan, calonkan dengan Abang Osman, lepas itu bai'ah Ahmad. Untuk meluluskan perjalanan itu mesti ada istiqah pungutan suara. Allah mari bai'ah dengan kebaikan ala al-muslimati sirina kitab Allah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah bai'ah untuk kita mudi. Kita mudi, orang mudi itu bila dia mudi kaki. Maka dia kata dari muka ala al-muslima bina ghaira kitabillah. Jadi aku mudi tidak mudah diingat. Mudah ini tak menjalankan Allah. Memanglah aku berkaitan dengan itu lah. Kalau yang nikmat kata anak al-muslima bina kitabullah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kita semua berjaya ikut perbandingan kita dengan Nabi tingginya kita Quran sunnah ijma' kita. Kita jangan tahu berbunyi kata. Orang UMNO, puteri UMNO atau wanita dari UMNO kata. Dari aku Pak Mundi ni dari bawah mati dari bawah mati. Sebab itu dah kemudian apa-apa boleh jatuh. Kalau itu sudah boleh bawah mati. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Kita pilih dia ni, dia salah. Dia melaksanakan syariat Allah. Dia terkadang kita Allah. Sunnah Nabi dan Khalifah. Kalau Al-Quran yang ada dalam perbankan kita, Quran sunnah Jumat dan Qiyam. Yang itu pun kita dapat tindak perbankan tinggalan perjalanan kepada undang-undang tertinggi. Bagi menikmati ialah Quran sunnah Jumat dan Qiyam. Ini baiklah itu. Rakyat ini kita dengan cara kita melaksanakan syariat. Sebab itu kita tak suka kamu kita dulu. Kita membaca jadikan syariat Allah yang tinggi kita luluskan bukan kita dan kita warta. Walaupun orang tak sadar. Kita nak sadar tak boleh. Ada kerajaan, kerajaan Allah. Kerajaan Allah pun dia tak sadar. Ubah bukan ada Allah. Ada Allah berkina kita. Jadi saya, aku tidak itu jangan melaksanakan syariat Allah. Jadi kalau kita ada kes 1, 2, 1 dalam perjalanan 1A. Adik-adik undang-undang bincang. Dia kata kalau nak jalan ni, boleh berani boleh jalan. Kalau tak berani, lain tak boleh. Baca yang baca. Apa yang nak baca dah tahu. Kata orang Pak dia tu, bukan orang Pak tak ada orang. Orang Pak ni kita tahu kita kanun dan undang-undang Islam. Kita tahu. Bahaya tu. Kita ramai hari ini. Nampak mana Islam. Buat kita warga pula lah. Pemimpin pada semua kita tahu sebenarnya undang-undang Islam. Tak tahu sebenarnya ni boleh tak tanya hukum mutlak. Tak tahu. Loja ketua kita, ketua kita. Allah ada yang kata, hanya orang boleh buat. Allah yang kata buat, tak rumah tak ada. Allah yang kaya tak boleh buat, apa? Dia tak mahu. Sebab dia sibuk undi orang dulu, kata masyarakat kan? Dia sibuk undi orang dulu, ada masyarakat, kamu tidak melaksanakan dalam kitab Allah. Jadi kita ada yang satu yang malu. Kita dengan syarat melaksanakan kitab Allah. Ini banyak. Jadi saya bercakap apa lagi? Saya nak mengadang masyarakat ini. Kamu saya melihat ujian itu sekarang. Kerana ujian itu kesah daripada baik. Yang kita nak mana? Kita nak memang malah kita tak semangat. Pada pemimpin Pak Sada, pemimpin ini sombong. Malah kita. Dia kata, bukan dia kata, saya kata. Orang yang berbeda kata semangat adalah sendiri. Padahal dalam bayangan adalah seperti minalladzina yubayyi'una ka'annama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yabkhurun asli. Sesungguhnya mereka yang berbaikat dengan kamu wahai Muhammad, sebenarnya mereka berbaikat dengan Allah. Innama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Karena Tuhan yang akan Rasul nak tafsir nak tahu yang Allah tu apa ni pelah-pelah
balik kuliah bimbing tu. Kena ngaji mutahid. Kita dah masuk dapur lagi. Dia berbuat bawa air. Mana bukan pembahan. Dia bukan lagi berada sama saja. Wahai Muhammad, tapi dia sebenarnya pembahan Allah. Tangan Allah bukan tangan. Tangan nakal. Pak Inama yang kutu adalah siapa-siapa yang melanggar, yang tidak coba mematuhi firman-firman dan syarat-syarat perjanjian itu, maka akibat buruk akan berlaku. Alaihi, Pak Inama yang kutu adalah harap ni kalau untuk kita dia kata laki. Tapi kalau kena bayar tak kita dia kata alaihi. Dan siapa lagi atas dia siapa-siapa yang menyempurnakan firman-firman syarat-syarat perjanjian damai itu, maka pasal ini ajaran Nabi. Oleh sebab baiklah kita sebenarnya dengan Allah, walaupun kita berbaik dengan orang baik dengan Nabi itu, dia berbaik dengan Allah. Orang yang berbaik dengan pemimpin gerakan Islam sebenarnya dia berbaik dengan Allah. Maka Allah yang berjanji untuk memberi ganjaran pahala bagi orang-orang yang menunaikan, yang menyempurnakan firman-firman syarat-syarat bukti-bukti bai'ah dan perjanjian. Dan orang yang oleh sebab dia menyempurnakan bukti-bukti itu, dia diberi ganjaran pahala oleh Allah Taala.